Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selama 25 tahun semenjak lahirnya gerakan reformasi, Anwar telah mengutuk dan mengkritik semua Perdana Menteri. Dulu masa Anwar dalam UMNO, dia biasa kritik Tengku Abdul Rahman juga. Dan mengatakan Tengku Abdul Rahman inilah itulah isu perkauman lah, isu Cina-Melayu. Di mana Anwar telah kata Tengku Abdul Rahman ni telah kompromi sangat dengan orang Cina sampai orang Cina ni naik kepala. Sampai macam tu sekali. Ini masa Anwar dalam UMNO. Tapi semenjak gerakan reformasi 25 tahun dulu, semua Perdana Menteri tak betul. Sampai sekarang dia kata Mahathir tak betul, Abdullah Badawi tak betul, Najib tak betul. Muhyiddin Yassin tak betul, Ismail Sabri Yaakob tak betul. Kalau kita imbas balik dari dulu, dari Anwar di dalam UMNO hingga ke zaman reformasi, 9 Perdana Menteri Malaysia semua tak betul. Dan banyak Anwar telah berkata selama 25 tahun, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan buat ni, buat tu. Bila orang teguh apa-apa, dia kata bukan saya Perdana Menteri. Kalau saya jadi Perdana Menteri macam ni atau macam tu. Dan dia telah, ramai orang lah masih ingat ucapan dia. Hari ni saya jadi Perdana Menteri, besok dia akan buat ni dan buat tu. Termasuk turun minyak dan sebagainya. So gambaran dia beri, he is the wonder boy. He is going to be the dream team of Malaysia. Hari dia jadi Perdana Menteri, Malaysia akan berubah. Malaysia akan jadi Asian Tiger. Malaysia akan jadi negara maju. Mereka akan jadi lebih kuat, lebih gagah dari Barat. Macam-macam. Gambaran yang Anwar telah beri, tunggulah apabila Anwar jadi Perdana Menteri kelak. You are going to see a new Malaysia. Rakyat Malaysia akan hidup senang, lenang. Rakyat Malaysia akan hidup mewah. Ini yang akan berlaku bila Anwar jadi Perdana Menteri. Persepsi atau gambaran Anwar beri, the day he becomes Prime Minister, Malaysia is going to transform. Malaysia is going to change. Malaysia is going to progress. Tidak ada lagi masalah perkauman. Tidak ada lagi masalah perselisihan agama. There'll be no conflict, racial conflict, religious conflict, apa-apa konflik. Tidak akan ada orang miskin, orang kaya. Semua rakyat Malaysia akan hidup senang dan mewah. Education free, healthcare free, cukai tak akan ada. Rakyat Malaysia akan, income mereka akan naik dan perbelanjaan mereka akan turun. Rakyat Malaysia akan ada surplus income. Jumlah duit masuk lebih tinggi dari jumlah duit yang rakyat perlu belanja. That's going to be, ringkas cerita lah, Malaysia is going to be Shangri-La. Shangri-La. Satu negara atau satu masyarakat di mana tidak ada orang susah hati, semua orang akan happy selama-lamanya. Itu gambaran yang diberi selama 25 tahun. Ceramah Anwar tentang what is going to happen. The heaven on earth. Syurga di atas dunia yang akan wujud apabila Anwar ambil alih sebagai Perdana Menteri. Itu harapan Anwar beri kepada rakyat Malaysia. Okay? Parti Pakatan Harapan akan membawa new hope to Malaysia. Harapan baru kepada Malaysia. Inilah Perdana Menteri yang ditunggu-tunggukan. Sudah beratus tahun rakyat Malaysia menunggu seorang macam Anwar Ibrahim untuk membawa kesenangan dan happiness kepada seluruh rakyat Malaysia. Great expectations. Harapan kepada rakyat Malaysia. Sesuailah
parti Anwar atau gabungan Anwar dipanggil Pakatan Harapan. Sebab dengan Pakatan Harapan lah rakyat Malaysia boleh harap senang lenang dan happiness untuk selama-lamanya. That is the gambaran. That is the perception that Anwar gave. Jadi, ramai orang undi untuk Pakatan Harapan walaupun tak cukup lah. Kerusi tak cukup undi untuk nak bentuk kerajaan. Tapi sekurang-kurangnya, walaupun Pakatan Harapan menang minoriti, tapi boleh dikatakan minoriti yang terbesar. Pakatan Harapan cuma menang tak sampai 40% lah dari 222 kerusi. So with 40% of the seats only, walaupun lagi 60% tak boleh, Pakatan tak menang, tetapi dengan satu gabungan baru bersama Sabah, Sarawak dan Barisan Nasional, cukuplah kerusi hingga 2/3 untuk bentuk satu kerajaan. So apabila kerajaan baru dibentuk dan gambaran diberi, yang kerajaan baru ni bukan saja pilihan pengundi. Sebab kalau kata pilihan pengundi tak betul juga. Dengan hanya menang tak sampai separuh dari undi, tak sampai separuh dari kerusi, Pakatan tak boleh claim yang dia dapat mandat rakyat. Pakatan tak dapat mandat rakyat. Dia tak sampai separuh dari undi dan separuh dari kerusi yang Pakatan menang. In fact, they won less than 50%. Both dari segi undi popular dan juga dari segi kerusi. So with less than 50%, Pakatan taklah terima mandat rakyat. Tapi walaupun mandat rakyat gagal diterima dan Pakatan tak boleh tuntut, tak boleh claim yang mereka ada mandat rakyat dengan kemenangan minoriti, tapi mereka boleh claim bahawasanya ini ialah kehendak Raja-Raja Melayu. This is the wish of the Malay rulers. And Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah refer perkara ini kepada mesyuarat raja-raja, to the rulers conference, dan mesyuarat raja-raja perkenan bahawasanya Anwar Ibrahim akan mengetuahi kerajaan. He will lead the new government as Prime Minister, and Raja-Raja Melayu akan beri peluang kepada Anwar untuk mengadakan sesi parlimen, hold a parliament session. Dan di dalam parlimen, sesi parlimen yang pertama, Anwar akan memperolehi majoriti dengan mendapat undi percaya. Kalau tak dapat undi percaya dari parlimen pun, kalau Anwar tidak ditumbangkan melalui undi tidak percaya, maka Raja-Raja Melayu terima Anwar sebagai Perdana Menteri yang sah, the legitimate Prime Minister of Malaysia. Asal Anwar tidak ditumbangkan melalui undi tidak percaya. Kalau Anwar tidak menang undi percaya pun tak apa. Just don't get ousted through a no confidence vote. Cukup. Itu pun Raja-Raja Melayu boleh terima sebagai satu boleh dikatakan undi percaya. Undi percaya ni dengan tidak mendapat undi tidak percaya. That's good enough already. So, itulah bermula saga Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 ataupun dipanggil PMX untuk mengetuahi kerajaan yang dipanggil Kerajaan Madani ataupun Kerajaan Perpaduan kononnya. So the issue is now, bermulalah era baru. Era di mana Malaysia akan masuk ke dalam boleh dikatakan gulungan negara maju. Gulungan negara di mana semua rakyat happy. Tidak ada seorang rakyat yang not happy. Di mana tidak ada rakyat menghadapi kesusahan. Tidak ada satu rakyat yang tak cukup makan atau tak cukup duit untuk nak hidup. This is the new era of prosperity. The new era of happiness. The new era of tranquility. The new era of racial harmony. The new era of religious tolerance.
Ini yang telah dijanji selama 25 tahun dan akhirnya Anwar berjaya menjadi Perdana Menteri untuk nak sampaikan, untuk nak deliverkan semua yang dia janji. Itu 300 hari dulu. Tak lama lagi kita akan celebrate Malaysia Day, Hari Malaysia. Dan pada Hari Malaysia yang kita akan celebrate ni, Malaysia juga akan celebrate 300 hari Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional sebagai kerajaan baru Malaysia yang akan membawa happiness dan prosperity kepada Malaysia. Biasanya dunia hanya mengingat the first 100 days. Apa berlaku dalam 100 hari pertama. Dan oleh kerana Anwar, apabila dia berkempen dan berceramah, dia berkata, hari ini kita bentuk kerajaan. Hari ini saya jadi Perdana Menteri. Besok awak akan lihat ini dan itu dan macam-macam perubahan dan kebaikan untuk Malaysia. So orang semua duk tunggu hari kedua Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab hari kedua ni banyak magic akan dilakukan oleh Anwar. Malaysia is going to see a transformation. Malaysia is going to see a reformation. Malaysia is going to see change. Positive change. Di mana penderitaan dan kesusahan rakyat Malaysia masa dulu akan dihapuskan. Selisih faham baik agama, baik bangsa akan dihapuskan. Itu semua akan dilupakan. Dilupakan dalam new prosperity yang Malaysia akan capai. This is the expectation that Malaysians were given. So sekarang ni sudah 300 hari. Semua ini sepatut berlaku bukan 100 hari. Tapi dalam hari kedua, hari ketiga, kita akan melihat perubahan. Changes and reforms. Tapi Malaysia, rakyat Malaysia sangguplah bagi 100 hari. Kita akan bagi 100 hari, kata rakyat Malaysia kepada Anwar Ibrahim. It's only fair. Satu kerajaan baru, satu Perdana Menteri baru perlu diberi 100 hari. Dan dalam 100 hari, kita akan nilai kejayaan ataupun sebaliknya kerajaan baru dan Perdana Menteri baru. How successful is a new government? How successful is a new Prime Minister after 100 days? Selepas 100 hari. Wajar kita tunggu 100 hari. Kita tak bolehlah harap hari ini Anwar ambil alih, besok macam-macam perubahan akan berlaku. Walaupun dia telah janji. Hari ini dia jadi Perdana Menteri, besok macam-macam akan berlaku. Tapi masih bagi 100 hari anyway. And sekarang sudah 300 hari. Tak lama lagi rakyat Malaysia akan celebrate Malaysia Day. Tapi selepas 300 hari, semua yang dijanji tak lagi boleh ditunaikan. All the promises have not been delivered. In fact, sebaliknya, semua yang dijanji jadi lagi teruk. Kalau kata belum lagi ditunaikan, belum lagi dicapai, itu satu hal. Ini yang lebih teruk. Semua yang dijanji itu menjadi dia ghostan. Everything going into reverse. Malaysia lagi susah, rakyat lagi susah. Masalah perkauman lagi teruk. Masalah selisih agama lagi teruk. The religious problems, the racial problems is worse after 300 days. Teruk lagi dari sebelum Anwar jadi Perdana Menteri. Sekarang ni macam-macam isu baru telah ditimbulkan. Dan hari ini pun ramai sudah kecewa. Very disappointed dengan Raja-Raja Melayu. Dulu tak adalah orang secara terbuka nak kritik Raja-Raja Melayu. Hari ini ramai sudah mula secara terbuka menyoal. Perlu ke Raja-Raja Melayu ni ke lebih baik Malaysia jadi republik? Tak ada, masa dulu tak ada orang soal macam ni. Sekarang ni,
di zaman kerajaan Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, orang dah mula soal. Orang dah mula tanya banyak mana perbelanjaan Malaysia ni. Taxpayers money, duit rakyat Malaysia. Bagaimana, banyak mana kita bazir untuk mengadakan 10 Raja Agung dan Raja untuk 9 negeri. People are now questioning the logic and whether maknanya bazir duit ke kita adakan raja-raja ni yang tak buat kerja. Dulu orang tak tanya ni semua. Sekarang orang dah mula mempetikai, orang dah mula menyoal institusi raja tu sendiri sekarang. Bukan saja disoal tapi dikutuk. Ini kerana mereka telah menggunakan nama Raja-Raja Melayu untuk politik. Salah Pakatan Harapan, salah Anwar Ibrahim, salah kerajaan. Kerana menyalahkan Raja-Raja Melayu. Jadi bila orang dah kira frustrated, orang dah kecewa, orang dah marah, maka mereka akan tuju kemarahan tu kepada Raja-Raja Melayu. Sebab awak duk kata kerajaan ini ialah kerajaan Raja-Raja Melayu. Padahal semua kerajaan Raja-Raja Melayu, kalau nak kira di England sini, they always say His Majesty's Government ataupun Her Majesty's Government. This has been maknanya the budaya even kat England ni. Kerajaan ini ialah kerajaan Raja, Kerajaan Agung atau Kerajaan Ratu Elizabeth atau Kerajaan Raja Charles is the King's Government or the Queen's Government ataupun what they call His Majesty's Government. Memang adat dia macam tu. Tapi di Malaysia mereka buat kononnya Kerajaan Anwar saja kerajaan raja. His Majesty's Government. Hanya Anwar saja. 9 kerajaan sebelum ni, 9 Perdana Menteri sebelum ni, bukan kerajaan Raja Melayu. Bukan. Hanya ni kerajaan yang ke-10 ni. So gambaran diberi ialah kerajaan Anwar ni special. Kerajaan yang ke-10 ni, Perdana Menteri yang ke-10 ni, ialah kerajaan His Majesty. Padahal kalau kat England ni, dah beratus-ratus tahun dia panggil His Majesty's Government atau Her Majesty's Government. Anyway, oleh kerana propaganda Pakatan, propaganda Anwar ni telah backfire, so sekarang ni rakyat rasa sangat-sangat kecewa. Dan 300 hari kerajaan Anwar Ibrahim ni telah diberi fail. The government has failed. Rakyat sudah tidak puas hati. Rakyat are very disappointed with the performance of this government. Dan rakyat tidak lagi melihat Anwar sebagai the wonder prime minister. Rakyat tidak lagi lihat Anwar sebagai savior atau penyelamat kepada negara. Tapi rakyat hari ini sudah menilai kerajaan ini dan Perdana Menteri yang ke-10 ini selepas 300 hari mereka telah memberi failing mark, iaitu kerajaan Anwar ialah kerajaan gagal. So this is the perception, the new perception di mana rakyat Malaysia sudah melihat kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim as a failed Prime Minister and a failed government yang tidak membawa harapan kepada negara atau rakyat. Dan banyak yang dijanji ini dilihat sebagai hanya janji kosong. Dan prestasi kerajaan ini sekarang ni telah dinilai sebagai lagi teruk daripada kerajaan-kerajaan yang sebelum ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.